Sisi pandang yang saya akan ambil adalah sebuah perbandingan masa ini yang telah berlalu 2021 dan yang sedang kita hadapi 2022 ini. Dalam arti kata lain, sentiasa kita dengar dan kita congak, dan itulah yang kita lazimi sebutnya. Kata kita, masa tu cukup pantas berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Sahibul fadilah, pengurusi majlis yang berusaha, Tuan Nazir, barisan saf kepimpinannya, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para alim ulama, datuk-datuk, datin-datin, muslimin muslimat, para jemaah yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi kesyukuran kepada Allah. Sebarang kurniaan Allah yang tak terhitung banyaknya kepada kita. Wa in tamutu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya kamu tak terhitung banyaknya. Satu nikmat sahaja bila Allah tarik, kadang-kadang kita rasa gelap dunia. Nikmat mata, nikmat akal, nikmat telinga dengar, dan apa-apa nikmat sekalipun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, oleh kerana kita walaupun hampir penghujung Januari, tetapi saya rasa masih lagi tidak lewat untuk sama-sama kita membicarakan dan memuhasabahkan berkenaan dengan masa. Sisi pandang yang saya akan ambil adalah sebuah perbandingan masa ini yang telah berlalu 2021 dan yang sedang kita hadapi 2022 ini. Dalam arti kata lain, sentiasa kita dengar dan kita congak, dan itulah yang kita lazimi sebutnya. Kata kita, masa tu cukup pantas berlalu. Pejang celek 2021 sudah berakhir. Pejang celek 2022 Januari juga sudah nak hampir. Itulah masa. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan, aku belajar daripada orang tasawuf dua kalimah. Kalimah pertama, al-waktu kas-sayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu tu ibarat seperti mata pedang. Kalau kamu tak pancung dia, dia pancung kamu. Apa maksud? Maksudnya kita ada sebilah pedang, kita sedang bertarung dengan musuh kita yang juga ada sebilah pedang. Tiba-tiba kita ada peluang untuk memenggal lehernya, tapi kita kata biarlah. Dalam keadaan itu, dengan kelekaan, silat-silat kita yang terkorban. Maka itulah ibarat masa. Kalau kita tak guna dia, maka dia akan pergi berlalu dengan keadaan yang pantas, dan inilah yang menyebabkan usia kita akan terus bergerak dan pergi tanpa kita sedari. Keduanya, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, aku belajar daripada ahli tasawuf ialah an-nafsu illam tushghilha syagalatka. Jiwa dan nafsu tu, kalau kamu tidak menyibukkan dia, dia akan menyibukkan kamu. Apa makna?
Maknanya bila kita tidak ada pengisian, kita tidak ada untuk mengaktivitikan dalam acara ibadat sebagai contoh, maka kita lara, kita hanyut, tak pasal-pasal. Cukup kadang-kadang dengan handset ini, kita duduk di surau atau masjid, kita buka, boleh jadi masa itu lebih banyak daripada kita baca Quran. Boleh jadi masa itu lebih banyak daripada kita zikrullah, kita ghalib, kita asyik, dan kita terlupa, dan kadang-kadang kita terlalai. Apatah lagi dengan tindakan-tindakan yang kadang-kadang kita merasakan tidak memberi kelebihan dan keberuntungan dalam hidup kita. Ini yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, uniknya masa ini, bila kita lihat banyak di kalangan kita menghabisi masa dengan maksud hendak, bahkan pelaksanaan maksud itu sendiri adalah amat sedikit masa yang diambil. Saya cuba contoh. Kalau saya khabarkan kepada tuan-tuan sekalian sebagai contoh, saya kata ada satu tempat di Cyberjaya, kedai nasi Arab sedap, silalah makan. Tuan-tuan mikir panjang. Selesai balik daripada masjid, dengan satu tekad berkata kepada isteri dan anak-anak, malam ni abah nak ajak makan luar, kita pergi ke Cyberjaya. Maka start kereta, ni kehendak nak sampai sana tu dengan trafik jamnya, dengan waktu ni ambil masa sejam. Tengok pula orang ramai, kemudian order setengah jam baru dapat, contoh. Kemudian makan 15 minit selesai. Kemudian nak patah balik sejam pula. Kerana satu hajat yang kita nak dapat makan untuk 15 minit itu, tapi kita terpaksa berkorban berapa jam? Kita berkorban 1 jam pergi, 1 jam balik. Kita berkorban tunggu pula setengah jam, makan 15 minit je. Itulah maksud saya kehendak tu. Saya dijemput untuk pergi bentang kertas kerja di Perlis berkenaan dengan fik bencana banjir. Saya pergi Nanjang. Saya tidur pula semalaman. Saya bentang 40 minit je, patah balik Nanjang. Kehendak itu adalah prosesan untuk mencapai nak atau kehendak itu masa panjang, yang akhirnya kalau kita tidak niatkan untuk ibadat untuk dapat, kita tak diberi pahala. Tapi kalau kita niat untuk ibadat, pergi pun dapat pahala. Sebab itu Allah umumkan kehendak kerana Allah ni bukan semata-mata ibadat, bukan semata-mata kerana solat, bukan semata-mata kerana puasa, zakat, haji dan seumpamanya. Tetapi hidup dan mati pun apabila dikarenakan dengan kerana Allah, maka ia berbaloi. Dan inilah yang kita lafazkan ketika kita baca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku. Hidup ni mari, pergi pasar, jalan, nikah, kahwin, beli barang, interaksi semua sekali. Matiku semata-mata kerana Allah, Tuhan sekalian alam. Oleh kerana itu, dengan pembetulan awalan niat itu, maka kita akan dapat pahala. Sebab itu ada orang
Kata para ulama, dia masuk masjid ni pahala tak sama, termasuk tuan penceramah. Sebab ini berdasarkan nawaitu dan niat masing-masing. Kalau datang tu untuk dapat ibadah, untuk semayang, untuk mendengar, untuk beramal, untuk begini, dia pahala banyak. Kadang-kadang ada orang tu datang sebab kena paksa, kerana janji, maka dia datang. Hati dia serba berat nak okey ke tak okey, maka dia pun dapat, bukan dia tak dapat. Tapi pahala tidak sebagaimana seperti yang kita sebut tadi. Oleh kerana itulah, bila masa kita ni banyak yang kita tengok, kita boleh bandingkan antara orang-orang yang hebat zaman dahulu dengan kita zaman sekarang. Maka kita tengok mereka seolah-olah mempunyai ladang pahala. Banyak sangat. Tapi mungkin di kalangan kita akhir zaman sikit pahala. Ibarat satu ladang yang amat subur, satu ladang yang kering kontang. Ketika itu dari segi keberhasilan adalah amat-amat berbeza. Maka itulah keadaan mereka. Mereka memenuhi dan mengimarahkan hidup mereka dengan keberkatan hidup, keberkatan waktu yang mereka miliki. Mereka gandakan sebanyak mungkin pahala. Walaupun usianya pendek, walaupun masanya terhad, tapi mereka mengutip mutiara pahala dalam mizan hasanatnya pada hari yang dinyatakan yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak mungkin memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, hanya yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya hentikan dengan satu hadis Nabi SAW yang masyhur menyebut, ni'matani maghbunun fihima kasirun indan nas, as-sihhatu wal faghar. Ada dua nikmat yang mana manusia ini banyak terperangkap dan terpedaya serta hanyut untuk meraih manfaat dan faedah. Ada dua nikmat. Nikmat yang pertama namanya nikmat kesihatan, dan nikmat yang kedua dinamakan nikmat masa lapang. Nikmat sihat ini kita jarang memperakukan, tetapi apabila kita hilang nikmat tersebut, kita merasakan alangkah keberuntungannya nikmat tersebut, dan kita menyesali nikmat tersebut. Minta maaf, saya misalkan dan contoh beberapa contoh. Seorang yang terkena kencing manis pada tahap yang parah, wal'iyazubillah, sampai akhirnya kaki dan menuju kepada pahanya, mengikut pandangan pakar perubatan, mesti dipotong. Nak tak nak kena potong. Selepas operasi itu, bila dia terjaga pada beberapa jam selepas itu, dengan balutan yang masih ada di tunggul pahanya, dia akan tengok di situ 1000 kali sehari. Tengok. Dan dia mula merasa kesesalan, alangkah baiknya kalau aku boleh pergi masjid dulu, boleh pergi belajar ilmu dulu, boleh mendatangkan manfaat giam. Tapi perkara itu sudah tak ada dah. Seorang tabi'i yang masyhur zaman dulu, yang dianggap sebagai salah seorang fuqaha us-sab'ah, 7 ahli fiqh terkemuka di zaman tabi ini, lebih kanang daripada imam 4 lah, sebab dia ni belajar dengan sahabat Nabi. Ni orang yang kurung-kurung mufaddalah, kurung-kurung yang baik-baik.
Salah seorangnya bernama Urwah ibn Az-Zubair ibn Al-Awwam, anak Sayyidina Zubair yang dijamin 10 yang masuk syurga. Urwah ni amat bijak, cerdik, seorang yang faqih, alim, dan kisahnya menarik. Salah satu daripada kisahnya adalah dia diuji oleh Allah dengan kaki yang amat sakit. Oleh kerana dia tu guru besar, dan kesahannya itu sampai kepada khalifah, maka khalifah menghantar seorang pakar perubatan, hakim atau tabib, buat tengok kaki dan buat keputusan untuk selamatkan syekh yang mulia ini kena potong peha. Oleh kerana campur tangan pemerintah dan seumpamanya, maka dia ikut je lah. Maka apabila nak laksanakan pemotongan, dia diminta untuk meminum sedikit perkara yang memabukkan, untuk kayal, atau kita dalam bahasa moden kita got bius lah. Masa tu dia tak ada injek-injek. Maka kata Urwah ibn Az-Zubair, wallahi setitis pun tidak akan masuk dalam mulut aku. Kalau kamu nak buat, kamu buatlah dalam keadaan aku jaga. Maka dipotong. Mulutnya sentiasa zikrullah sampailah selesai. Bila selesai, dia arahkan supaya kakinya dibasuh. Kemudian kakinya itu dikafankan. Kemudian bawa dekat dia. Tak payah semayang, dia tak mati lagi. Kemudian dia bercakap dengan kaki tersebut. Dia kata dengan menangis, wahai kakiku, demi Allah, aku tidak gunakan kamu kecuali untuk hadir salat berjemaah di masjid, atau hadir majlis ilmu, sama ada mengajar atau belajar, atau sambung silaturrahim, atau menuju ke Makkahul Mukarramah melaksanakan ibadah haji atau umrah. Itu saja. Kemudian dia disuruhkan kakinya itu dikebumikan. Kita tengok dalam situasi seperti itu, macam mana dia manfaatkan kehidupan dia. Nikmat sihat yang Allah kurniakan kepadanya, yang akhirnya membawa kepada pendedahan mengejutkan. Nikmat sihat ini penting. Orang yang berada di katil hospital, apa niat dia? Dia akan berkata, ya Allah, kalau aku sembuh, lama dah aku tak mari masjid, aku nak datang masjid. Kalau aku sembuh, aku ingat anakku nak belajar, aku nak dekatkan diri kepadamu. Jarang orang dalam keadaan begitu berkata, aku nak buat maksiat satu-satu, tak ada. Ini saya cakap mengikut kehendak orang yang beriman, yang masih ada lagi saki-baki semangat agama dalam tubuh badannya. Jadi rupa-rupanya nikmat sihat ni penting, sehingga disebut oleh para hukama, as-sihhatu tajul as-sihha. Kesihatan itu dianggap sebagai mahkota kepada orang-orang sihat. Kita dalam majlis ni nampak orang sakit, dia kata kenapa muka kuning saya? Tengok orang pula batuk banyak, saudara tak payah mari bimbang. Maknanya di situ ada beza dah. Tapi orang sihat, orang segar, orang yang dalam keadaan, kadang-kadang inilah yang terlupa kerana nikmat seperti itu. Kedua, nikmat masa lapang. Allah bagikan kita banyak masa lapang. Kadang-kadang apa kita buat? Apa kita buat masa lapang kita?
Kita kata duduk saja, Ustaz. Dah nak buat apa? Kita tengok TV. Apa lagi kita buat? Kita tak tahu apa benda kita nak buat. Buka komputer, baca handset, baca WhatsApp dan Messenger ke apa ke semua sekali. Begitulah habis masa kita. Masa banyak, masa lapar. Tapi kalau kita tengok orang-orang yang menekuni masa ni, kita akan merasa luar biasa penggunaan masa dia. Banyak contoh yang luar biasa. Baca Quran. Tuan-tuan, ada orang boleh khatam Quran setiap bulan sekali. Dan saya telah sebut dalam buku kami yang dinukilkan daripada Imam Nawawi, ada yang orang khatam Quran sampai 2 kali sehari. Pelik. Dan ini telah terbukti Imam Asy-Syafi'i pernah buat pada bulan Ramadan. Ada orang 3 hari sekali, ada orang seminggu sekali, ada orang 10 hari sekali. Tapi ada orang tidak berkali-kali. Tidak berkali-kali. Habis masa. Quran jauh daripada komus kehidupan. Nak sentuh pun payah, nak beli pun. Alangkah baiknya kita ada satu naskah Quran peribadi. Sebagaimana kita nak setiap kita ada handset peribadi, kadang-kadang tak cukup satu, nak 2. Maka begitu juga sepatutnya Quran kita ada satu naskah peribadi. Dan kita sengaja pergi kedai, tengok, panggil anak kita, abah nak hadiahkan setiap orang ada Quran peribadi, nak hak pesen mana? Anak perempuan nak hak warna pink, anak hak ni mata tak apa nampak, nak hak besar. Ada hak ni kata senang ngapa, pegang kecil, nak hak kecil. Beri semua. Dan jadilah sebahagian daripada koleksi untuk mendampinginya dalam kehidupan. Alangkah baiknya Quran. Baru-baru ni saya baca ada pelajar Arab, dia khatam Quran masa sembahyang malam dalam masa 7 jam. Berlaku. Dan perkara ni tak pelik, tuan-tuan. Kalau hafizul Quran tu satu rakaat dia buat gitu, isteri. Kalau hafizul Quran, dia orang mengaji Quran ni dia banyak pekat. Orang yang biasa macam kita, bukanlah laju, bukanlah tak kuat sangat, dia boleh mengambil satu juzuk antara 25 minit sampai kepada 30 minit, setengah jam. Bermakna sejam kalau dia ngaji dapatlah 2 juzuk. Orang yang lebih teruk lagi mungkin mengambil masa 45 minit satu juzuk. Tetapi orang yang lancar, terutamanya hafiz, dia akan mengambil antara masa 10 ke 12, paling lama 15 minit. Jadi kalau 15 minit sahaja, bermakna 1 jam tu sudah 4 juzuk. Bermakna 10 jam tu bermakna 40 juzuk. Sedangkan juzuk ada 30, tak, memang tak sampai pun. Kalau lapang pun dia akan jadi 32 dah. Artinya 7 jam lebih sikit, kurang sikit. Tuan-tuan tengok. Dan ini terbukti, bukan perkara yang pelik. Boleh tengok, boleh kaji. Untung mereka guna masa macam itu. Ada orang dia cari ilmu, belajar ilmu, membaca, baca. Saya pernah tengok orang Arab, orang India tak silap, dia baca laju sungguh. Tanpa tebal ni sekejap je. Ada seorang pelajar Al-Azhar di Mesir, hobinya membaca buku. Jadi dia baca beratus-ratus buku, mungkin 1000 buku. Bila mana pertandingan membaca buku banyak,
dia boleh jawab dengan tuntas satu-satu, mengkagumkan. Seorang ulama pada kurung kelima Hijrah kalau tak silap, Ibnul Jauzi, pengarang kepada kitab Zad Al-Masir, tafsir yang terkenal, seorang alim, dia kata, tak salah kalau saya katakan bila dia masuk sebuah gedung perpustakaan besar, saya membaca semua koleksi ini melebihi 20,000 jodoh buku. Tuan-tuan bayangkan macam mana banyak ilmu dia. Ada orang menyangkakan bahawa sebenarnya dia baca lebih lagi, mungkin separuh lebih, kerana semangat membaca luar biasa. Semuanya luar biasa, hebat. Macam mana dia guna masa tu? Ada orang menisbahkan kepada Abdullah ibn Al-Mubarak. Abdullah ibn Al-Mubarak ini kalau kita baca biografinya luar biasa. Jarang ulama yang mempunyai 3 perkara ni. Kebanyakan kita 1, paling banyak pun 2. Tapi Allah bagi pada dia 3, mana cukup, sempurna hidup dia. Pertama, dia amat alim. Dia ada kitab Zuhd wa Raqaiq dan lain lagi. Alim sungguh. Mengapa hadis yang amat banyak, akalan dan hafazannya luar biasa. 1. Kedua, Allah jadikannya berani sungguh. Beraninya dia sebab dia lahir sekitar tahun 80 lebih atau 90 lebih Hijrah. Maknanya 1300 tahun lepas lah meninggal. Dia tak sempat dengan Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijrah. Tapi dia ni tabi'i. Abdullah ibn Al-Mubarak ni berani, dia banyak menyertai perang. Pernah satu ketika bila musuh berada di sebelah sana, dia sebelah sini, ada musuh yang luar biasa berani. Musuh yang luar biasa berani, dia tunjuk tayang kecekapan menggunakan senjata luar biasa. Dia lambung, dia boleh lipat, dia boleh ni, dia boleh macam-macam. Keadaan ini menyebabkan keluar biasaan ini tak mampu untuk ditandingi. Jadi orang Islam tengok jadi gerung, takut. Ialah bukan takut mati, tapi janganlah nombor 1 sangat. Dan mencabar orang Islam. Siapa berani lawan ni? Dan musuh bertepuk. Dalam keadaan banyak kali cabar, tiba-tiba datang seorang lelaki tutup muka. Masa itu tak ada COVID, tuan-tuan. Dia tak kena, dia tutup muka. Dia berlawan. Dalam perlawanan yang amat pantas, orang yang hebat tu terkulai layu dan dapat dikalahkan. Mati. Bila dia mati tu, terus dia masuk dalam saf tentera Islam dan dia tak buka muka dia. Kalau kita buka, sekurang-kurang naik pangkat, tuan-tuan. Sehinggalah dia jalan sampailah di belakang batu. Daripada baru dia buka muka, lalu yang merawikan terkejut. Dia kata, "Ya Syekhana, kenapa kamu tak buka muka di khalayak?" Kata dia, "Aku berperang bukan kerana manusia, kerana Allah." Itu beraninya Abdullah ibn Al-Mubarak. Hebat. Ketiga, dia ni amat kaya. Bukan kaya biasa, kaya. Itu saya kata jarang orang dah lah alim, berani, kaya. Ini luar biasa. Kayanya dia, kalau musim haji, orang nak pergi Mekah, nak pergi dengan dia, dia sanggup. Syaratnya dia jadi bos. Syaratnya duit perbelanjaan serah kat dia. Macam tu Syekh Haji lah, kita kata package ke apa,
surah. Dia duduk bukan dekat. Dia bukan duduk Mekah, dia duduk Madinah. Dia duduk di Mawara An-Nahar, Khurasan, sebelah sana. Kat Iraq atas dia duduk. Jadi dia tentukan berapa jumlah tu, dia ambil duit tu. Maka dia pun pergilah. Zaman dulu berkafilah lah, tak ada lagi kapal terbang, bas tak ada. Yang adanya naik unta je lah. Sampai satu tempat berehat makan. Sampai satu tempat berehat tidur malam. Begitulah sampailah ke Mekah. Buat haji sebegitulah. Balik pergi Madinah sebagai contoh. Selesai ni balik ke rumah. Dia panggil semua orang yang pergi dengan dia. Lalu dia pun sebut berapa dia habis duit. Makan berapa, minum berapa, semua sekali. Mereka tahulah sebab dia catat. Akhirnya jumlah yang dia guna tu lebih banyak daripada mereka yang beri kat dia. Jenis makan sedap, makan mewah, tak makan hak kita kata bercatu makanan ataupun yang dia makan puas hati. Akhirnya dia kata apa? Saudara-saudara, itulah perbelanjaan. Duit yang kamu bagi kepada kami ni, kami pulang balik. Seolah-olah dia tanggung semua. Ada berani bet? Tak berani. Itu nak ceritanya hebat Abdullah ibn al-Mubarak. Perangannya dia banyak kali membaca. Dan dia suka menyendiri. Sehingga bila datang tetamu tu duduk dengan dia, dia jadi gelisah. Lalu tetamu berkata kepadanya, "Ya Syekhana, ya Imam, kami merasakan bahawa kami ni mengganggu kamu." Dia jawab apa? "Benar sekali. Sebelum kamu datang, kami bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Tapi bila kamu datang, kami terpaksa layan kamu." Apa makna bersama sahabat? Sahabat ramai dah matinya. Artinya kisah-kisah sahabat yang dibukukan itu dia baca. Hayatus sahabah dia baca. Itu nak menggambarkan betapa mereka ni loba dalam mencari ilmu, dalam membaca. Ini antara kelebihan mereka luar biasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita tengok orang yang rajin ke masjid, pelik sangat datang ke masjid. Mereka ini datang, lepas datang, tengok sampailah kepada akhir hayat dia. Dia tak macam kita 4 kali seminggu, tu rajin dah. 5 kali seminggu. Dia ni boleh katakan hampir tiap-tiap hari datang, tiap-tiap waktu datang. Memang begitu. Ada orang macam tu. Berapa banyak pahala yang Allah kurnia pada dia. Seorang tokoh yang hebat zaman dulu namanya Al-A'mash. Gelarangnya A'mash, nama sebenarnya kalau tak silap Sulaiman bin Mihran. Ini pun cerita lebih kurang zaman tahun 80-an, 90-an ataupun 100 gitu. Maknanya antara tabi'in gitulah. Al-A'mash, dia ni mata tak berapa nak nampak. Allah bagi dia luar biasa alim, pakar bahagian hadis. Sampai kepada tahap dia nak meninggal dunia. Bila dia nak meninggal dunia, anak-anak dia, keluarga dia menangis tepi dia. Dia bangkit dan dia kata kepada anak-anak dia, kepada keluarga dia, "Wahai anak-anakku, keluargaku, jangan nangis." Dia dalam sakaratul maut. Dia kumpul kederak yang ada padanya dan dia kata, "Jangan menangis. Sesungguhnya abah kamu ini sudah 60 tahun tak pernah tinggal dan tak pernah luput takbiratul ihram bersama imam."
60 tahun. Semayang ni 5 kali hari, 5 waktu. Setiap waktu tu Tok Imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Tuan-tuan, apa makna ni? Makna dia 4 perkara. Pertama, dia ni semayang di masjid. Semayang di rumah nak temu mana Tok Imam. Kedua, dia semayang awal waktu. Boleh Tok Imam masjid ni buat semayang zuhur pukul 4:30. Saya rasa sudah semayang tu, siapa lalu WhatsApp tanya mazhab mana ni. Seluruh hari tak boleh. Dia kena semayang awal waktu, ada masa. Ketiga, dia semayang di sah pertama. Kalau sah yang ke-20 biasanya ujung-ujung je. Keempat orang seperti ini adalah orang yang menunggu solat, yang disebut dalam hadis antara perkara riba kekuatan ialah intizarus salah ba'da salah, tunggu solat selepas solat. Jadi tuan-tuan, kalau orang macam ini macam mana? Hebat. Bila kita tengok sisi seperti itu, kita akan rasa betapa kerdil dan naifnya kita. Mereka ini termasuk dalam firman Allah Ta'ala, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhir. Mereka itulah golongan yang mendahului. Siapakah mereka golongan yang mendahului? Mereka ini betul-betul hampir dengan Tuhan, mendekatkan dengan acara ibadat. Tapi golongan seperti ini banyak di awal zaman Nabi, zaman sahabat, tapi sedikit di zaman akhir. Tak ramai orang macam ni. Ini as-sabiqun al-awwalun. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok tentang masa, kita rasa kerdil. Saya sebut kisah. Sekarang pukul berapa dah? Masuk waktu pukul berapa? Berapa minit lagi? 2 minit lagi. Secara ringkas, saya sebut satu kisah. Seorang pakar matematik, profesor, saya pergi ke bilik dia. Ini cerita lama, mungkin 20 tahun lepas, di sebuah universiti. Nak masuk tu dia tulis, matematiklah kamu sebelum kamu dimatematikkan. Dia contoh, umur kita 60 tahun, kita tidur 30 tahun. Kita duduk dalam tandas, 12 tahun. Kita makan di meja makan 15 tahun. Ibadat kita semayang kalau konsisten lebih kurang 2,5 tahun je. Mananya tuan-tuan, itulah masa. Jadi tuan-tuan, saya sebenarnya nak ceramah panjang, kalau boleh sampai pukul 11.30. Tapi dengan pandemik sekarang ini, kita kena memperakulah dalam keadaan seperti ini. Tapi saya telah sebut dalam buku saya, Masa Peliharalah. Ini buku kesayangan saya. Saya kisahkan orang yang berjaya menggunakan masa dengan sebaik. Begitu juga Ya'juj wa Ma'juj. Ya, ini orang duk sibuk sangat akhir zaman ni, termasuk Dajjal. Makrifah Rasulullah, macam mana Rasulullah guna masa dalam kehidupan dia, luar biasa. Inilah doaku yang sepatutnya kita sentiasa berdoa. Dan juga buku hadis yang saya selalu mengajar, Al-Kafi hadis 40 Imam Nawawi, yang sesuai kita baca dan kita tekuni di rumah kita, insya-Allah. Ada di belakang sana lah. Akhir kalam, marilah sama-sama
kita muhasabah masa kita yang ada. Bak kata Pak Hamka, hidup kita hanya sekali. Justru biarlah bererti. Tidak ada di kalangan kita yang maksum. Maka kita banyak istighfar, banyak bertaubat dan muhasabah, dan kita baikilah hidup kita dengan sebaik-baiknya. Saya sudahi dengan kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min al-fitani ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.